Assalamualaikum, saya akan Muhammad Syedrik bin Asri. Saya akan membentang tentang slab. Ya, soalnya seperti berikut: LYD 2500, LXD 6000. Lepas itu karakteristik action yang dibagi seperti berikut: GK 135, QK 2.0, FCK 30, FYK 500, dan unit weight 25 kN, dan asium bar adalah 12 mm. Untuk slab thickness ini 6000 bagi 35 dapat 171.42. Seterusnya untuk semin B 10 mm, semin lur 15 mm. Lepas itu untuk ED 30 mm. Untuk main cover ni kita guna simin, formula simin yaitu tolak asium bar bagi 2 kita dapat 24. Lepas tu ACDF ni 10 mm. Lepas tu kita tambah simin tambah ACDF ni dapat 34 mm. Untuk action pula mau cari slab weld ni H darab 25 kita dapat 4.38, dan permanent load tu 1.35 kita tambah kedua-dua kita akan dapat GK yang baru yang permanent yaitu 5.73, dan variable action QK adalah 2.0. Seterusnya design action ni 1.35 darab GK tambah 1.5 darab QK kita dapat 10.74 untuk WN. Untuk analisis dia pula ni seperti yang di depan, yaitu 2500 bagi 6000 kita dapat 0.42, maknanya dia kurang dari 2.0, itu 2-way slab. Lepas tu untuk kita masuk ke bending pula, bending moment kita menggunakan formula BSX ND LX2 LX kuasa 2 untuk short span. Untuk long span BSY ND LX kuasa 2 ada sama saja kita masukkan. Untuk short span guna nilai X, dan untuk long span guna Y. Kita kira akan dapat MX1 11.6, MX2 dapat 15.08, MSY1 10.83, MSY2 dapat 14.31. Untuk main reinforcement pula gunakan effective depth yaitu DX dia H tolak sinom 0.5 darab asium bar kita dapat 135, dan DY dia sama saja, kita dapat 1.25. Cuma ganti 0.5 itu kepada 1.5 lah untuk DY. Terusnya untuk minimum and maximum reinforce area ni kita guna ASMIN, formula dia 0.26 buka kurungan FCTM per FYK darab BD kita masukkan kita dapat 203.58 untuk ASMIN, dan ASMAX pula 0.04 darab AC sama dengan 0.04 tu sama dengan BH. AC itu adalah BH, dan kita dapat 7000 mm kuasa 2 per M. Terusnya untuk short span pula, mid span dia MSX 11.6 ni masukkan menggunakan K sama dengan M per BD kuasa 2 FCK. Cuma di M tu kita ada tambah darab 10 kuasa 6 untuk kira ke 44 ni. Kita untuk mencari nilai dia sama ada H berapa dan berapa ratus dia. Terusnya untuk shear force ni pula kita gunakan short span yaitu formula dia BVX NDLX. Untuk VSX2 BVX kuasa 2 NDLX sama saja, masukkan ke dalam formula kita dapat untuk VSX1 23.20 untuk short span, untuk VSX2 15.47, tetapi untuk long span kita gunakan BVY, tukar itu saja, dan kita dapat long span untuk VSY1 23.20 dan VSY2 adalah kosong sebab dia tiada dinding di sebelah dia. Masukkan ke formula. Lepas tu kita mencari P1 ni gunakan ASL per BD kurang dari 0.02 yaitu 377 per darab 1000 darab 135. Kita dapat 0.02 kurang daripada 0.02. Untuk VR di sini dia oke lah sebab dia 65.86 lebih daripada VED. VED kita adalah seperti berikut di soalan. Untuk deflection kita cari P yaitu ASREC bagi BD sama dengan 0.0020. Tapi untuk PO FCK kuasa 1/2 darab 10 kuasa negatif 3 kita dapat 0.0055. Seterusnya faktor for structure system K sama dengan 1.3. P kurang dari PO kita menggunakan equation nomor 1. Untuk ID ini sesuai sebab volume fixed dia 96.42 dan cracking kita mendapat oke sebab 175 ini kurang dari 200 mm.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rafi Syarizan bin Suerdi, Kat Matrix 07 DKE 23F1032 akan membentangkan RCD bahagian BIM. Yang pertama adalah specification. Kita kena kenal pasti dulu BIM bahagian mana yang kita akan buat pengiraan. Contohnya adalah seperti pengiraan ini, bahagian nomor 2 BE. So pertama kita kena kenal pasti dulu ketebalan dan ketinggian BIM. Contohnya adalah ketebalan BIM adalah 150 mm dan ketinggian BIM adalah 390 mm. Kemudian dengan menggunakan loading 1.35 GK plus 1.5 QK, kita boleh tentukan nilai beban bagi BIM di setiap BIM. So yang pertama adalah moment of inertia. Dengan menggunakan rumus BH kuasa 3 per 12, kita akan dapat di sini 0.741 kali 10 kuasa 9 mm per kuasa 9 mm kuasa 4. Kemudian kita boleh teruskan dengan pengiraan stiffness. So untuk stiffness ni kita kena kira bagi setiap load beam. Contohnya di sini beam adalah BC, CD dan DE. So stiffness bagi BC adalah kita tulis sebagai KBC sama dengan 0.75 I bahagi L sama yang nilai yang moment inertia tadi bahagi dengan jarak dia. So kita akan dapat 0.93 kali 10 kuasa 5 mm. Kemudian untuk CD pula kita just terus bahagikan nilai inertia tadi bahagi dengan jarak dia. So kita akan dapat 2.47 kali 10 kuasa 5. Dan untuk stiffness DC pula KDE kita tulis. So kita tahu 0.75 bahagi dengan nilai inertia bahagi jarak. So kita akan dapat 0.74. Kemudian kita akan kira bahagian distribution factor. So distribution factor untuk join dia kita kena pilih kita kena pilih join yang ada sambungan. Contoh macam ini, join C dan join B. Kenapa? Sebab dari join B, daripada beam B, dari B dia gerak pergi C dan dari C dia gerak pergi D. So C ini, nilai C ini dia berada di tengah-tengah. So sama juga dengan join D, dari C pergi D dan dari D pergi E. So nilai join D ini dia berada di tengah-tengah. So dengan menggunakan pengiraan stiffness tadi, kita dapat kira distribution factor. So mau nilai stiffness CB bahagi dengan dalam kurungan nilai stiffness CB tambah dengan nilai stiffness TD. So kita akan dapat 0.27. Kemudian untuk cari CD pula, kaedah yang sama, kita akan dapat 0.73. Begitu juga dengan join D. Seterusnya untuk pengiraan beam kali ini kita menggunakan 3 case. So untuk case yang pertama adalah semua span ataupun all span maximum load 1.35 GK plus 1.5 QK. So maksudnya di sini bagi beban yang berada di load ini dia menggunakan maximum load. Contohnya adalah inilah 53.67 kilonewton. So kita kena kira fix and moment dulu. So dengan menggunakan rumus WL kuasa 2 per 12, kita dapat fix and moment bagi MCB adalah 161.01, bagi MDC adalah negatif 40.25 dan bagi MED adalah 155.45. So M tu merujuk pada moment lah. Kemudian pengiraan untuk moment distribution kita menggunakan kaedah jadual. So yang di sini susunan dia kita buat macam biasa. Kemudian untuk dapatkan nilai 33.61, so kita kena dapatkan nilai yang di atas dulu. So menggunakan nilai fix and moment, dari kanan ke kiri dia akan jadi negatif, dari kiri ke kanan dia akan jadi positif. So dia akan berlawan di setiap nombor. Kemudian pengiraan yang pertama bagi kolom 0.27 dengan 0.73. Yang pertama adalah 161.01, kita kena tambah dengan negatif 40.25. So bila kita tambah, kita akan darab di atas, kita akan dapat 32.61. Tapi nilai tersebut dalam bentuk positif, so kita kena terbalikkan dalam bentuk negatif. Kemudian bila kita dapat 88.15, kita kena bawa dia pergi sebelah, so kita kena bahagi 2, so kita akan dapat 44.08. So begitulah seterusnya sampailah case ketiga. Tapi case kedua pula dia merujuk kepada maksimum bagi di bahagian permulaan dan pengakhiran, minimum bahagian tengah-tengah. So kita kena kira balik fix and moment dia semua tu. Dan case ketiga pula adalah minimum bagi ketiga-tiga, minimum bagi di ujung dan di ujung, di tengah maksimum. So kira macam biasa. Kemudian bila selesai pengiraan, kita akan masuk kepada bahagian shear. So bahagian shear ni pula
kita kena lukis merujuk kepada jadual tadi, dan kita kena kira merujuk kepada jadual tadi, dan kita akan dapat lukisan bending moment diagram. Saya akan sambung explain design simply spotted beam. Kami gunakan adalah sebanyak 150 kali 390 mm, action 6.79 kN per meter. So untuk shear force kami dapat 16.98 kN dan bending moment 84.88 kN. Dan effective depth adalah 329 mm. So kita akan kira K dulu dan kita akan bandingkan K dan kabel. So K lebih besar daripada kabel, compression reinforcement is required. So kita akan kira seterusnya area of compression steel, kita dapat 28 mm square. Area of tension reinforcement steel pula AS sebanyak 721 mm square. So kita menggunakan bar 1H10 iaitu 786 dan 3H20 943 mm square. Untuk minimum reinforcement area adalah 74 mm square dan maksimum adalah 2340 mm square. Untuk shear reinforcement VED adalah 16.98 kN. Dan kita akan kira concrete strut capacity VRD max untuk 22 darjah adalah 163 kN dan untuk 45 darjah sebanyak 235 kN. Dan kita akan bandingkan VED dengan VRD max. So kita akan kira theta dan kita dapat 2.08 darjah. So kita akan menggunakan 22 degree. So kita guna tan 0.40 dan cot 2.5. Shear reinforcement links pula kita akan try H6 iaitu ASW 28 mm square dan kita dapat spacing dia adalah 528 dan maximum spacing adalah 247 mm. So kita akan use H6 175. Untuk minimum link pula kita akan try ASW 28 mm square juga dan maximum spacing kita dapat 247, kita guna H6 200. Shear resistance of minimum link ada kita mendapatkan Vmix 44.91 SDF below, gambar yang tertera. Kita mendapatkan X sebanyak 0.24 meter dan additional longitudinal reinforcement tensile force kita dapat 21.23 kN. MED max sudah dapat 314 kN. Additional longitudinal reinforcement AS adalah 49 mm square. So untuk deflection pula kita akan kirakan P dan apabila P lebih besar daripada PO kita akan cari P prime. So daripada kiraan yang di dalam slide ini P dia lebih besar daripada PO, so kita akan use equation 2 dan kita akan cari P prime. So kita akan lanjut untuk kira 1/D, kita dapat 14.39. Modification factor F1 kita anggap sebagai 1 meter, F2 kita dapat 1.4 dan F3 iaitu kita akan bagi AS proof bagi AS request kita dapat 1.31, dia lebih kecil daripada 1.5. So pengiraan adalah 1/D allowable dapat 26.39 manakala 1/D actual kita dapat 15.20. Actual span lebih kecil daripada 1/D allowable is okay. Next, yang terakhir adalah cracking. Limited cracking adalah 0.3 mm dan kita akan kirakan untuk Fs. So kita dapat Fs 166.97 Newton over millimeter square dan allowable maximum bar adalah sebanyak 300 mm dan kita kira actual bar spacing, kita gunakan formula ni. So kita dapat S 24 mm lebih kecil daripada S max iaitu 300 mm. So cracking adalah okey. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Nur Syahira Fatia binti Bahrin, nomor pendaftaran 07 di KE 23F 1038.
Dalam pembentangan kali ini, saya ingin membentangkan bahagian kolom. Langkah pertama, kami mencari nilai dimension dan size menggunakan formula B darab H, dan panjang bagi kedua-dua paksi pada kolom ialah 4525 mm, manakala main beam 1 2500 mm, main beam 2 8000 mm, second beam 1 4000 mm, dan second beam 2 6000 mm. Seterusnya, kami mencari nilai moment of inertia menggunakan formula I sama dengan BH kuasa 3 per 12, kolom Z dengan nilai 0.12 darab 10 kuasa 9 mm kuasa 4, dan kolom Y sama dengan 0.09 darab 10 kuasa 9 mm kuasa 4. Moment of inertia bagi kedua-dua main beam dan second beam ialah 1.79 darab 10 kuasa 9 mm kuasa 4. Langkah seterusnya, kami mencari nilai stiffness, iaitu K sama dengan EI per L, kolom Z dengan nilai 0.3 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4, dan kolom Y sama dengan 0.15 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4. Bagi nilai beam, main beam 1, 6.96 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4, main beam 2 sama dengan 2.24 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4, second beam 1, 4.48 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4, dan main beam 2 sama dengan 2.98 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4. Langkah seterusnya, kita mencari nilai relative column stiffness, iaitu K column per 2 darab total K beam. Nilai bagi kedua-dua paksi Z dan Y masing-masing adalah kurang daripada 0.1, maka kita menganggap ianya sebagai 0.1. Seterusnya, kita mencari nilai effective length of column dengan menggunakan formula LO sama dengan 0.5 L, puncak kuasa 1 tambah K1 per 0.45 tambah K1, darab 1 tambah K2 per 0.45 tambah K2. Nilai bagi effective length of column bagi paksi Z dan Y masing-masing ialah 2669.75 mm. Kita teruskan dengan mencari nilai radius, iaitu I sama dengan dalam kurungan L per A 1 per 2. Radius bagi paksi Z ialah 58.55 mm dan radius pada paksi Y ialah 50.71 mm. Untuk mencari nilai slenderness ratio, kita menggunakan formula LO per I, yang mana nilai slenderness ratio paksi Z ialah 45.60 dan paksi Y pula ialah 52.65. Kita teruskan dengan nilai slenderness limit, iaitu 20 darab A darab B darab C per N 1 per 2. Untuk nilai A, B, dan C, kita boleh rujuk dalam buku Error Code. Nilai RM pada paksi Z ialah 0.11 dan CZ-nya ialah 1.59, manakala RM pada paksi Y ialah negatif 0.67 dan CY ialah 1.03. Kita teruskan dengan mencari nilai N sama dengan NED per AC darab FCD, yang mana nilai AC kita ialah 0.35 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 4 dan FCD kita ialah 17 Newton per mm kuasa 2. Daripada nilai tersebut, kita masukkan semula ke dalam formula N dan mendapat jawapan 1.76. Sebagai pembuktian, slenderness limit pada paksi Z iaitu 18.46 kurang daripada slenderness Z iaitu 45.60, dan slenderness limit pada paksi Y iaitu 11.95 kurang daripada slenderness Y
yaitu 52.65. Seterusnya, kita mencari nilai effective length of column menggunakan simplify method, yaitu effective length LO sama dengan faktor darab over high. Untuk paksi X, kedua-dua condition adalah 0.75. Maka effective length pada paksi X ialah 3394 mm. Untuk keadaan nilai paksi X dan paksi Y, kedua-dua nilainya adalah sama, yaitu 0.75. Maka effective length Z dan Y ialah 3394 mm. Sebagai pembuktian terakhir, kita mencari nilai slenderness ratio menggunakan formula LO per I. Slenderness ratio pada paksi Z ialah 57.97, lebih besar daripada slenderness limit, yaitu 52.65, dan slenderness ratio pada paksi Y, yaitu 66.93, lebih besar daripada slenderness limit, yaitu 11.96.